Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya Muhammad Hisham bin Zain Abidin, nombor metrik 302549, dan bersama-sama saya juga adalah rakan sepasukan saya iaitu Tan Ka Chuan bernombor metrik 302637. Pada hari ini kami ingin membentangkan berkenaan dengan tugasan yang telah diberikan kepada kami bagi subjek SCCA 1023 iaitu teori komunikasi. Tugasan tersebut bertajuk isu komunikasi yang timbul semasa dan selepas wabak COVID-19. Baiklah, bagi tugasan ini kami dikehendaki untuk menemubuat responden yang membuka perusahaan perniagaan ataupun yang bekerja di syarikat GLC dan boleh juga merupakan salah seorang kaki tangan kerajaan. Jadi kami memilih untuk menemubuat responden yang datang daripada yang merupakan salah seorang daripada kaki tangan kerajaan. Saya perkenalkan responden tersebut secara ringkas. Beliau bernama Rosnani binti Suria yang merupakan penguasa kastam grade WK41 yang bertugas di Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi bahagian pematuhan Kompleks Kargo KLIA iaitu Terminal Kuala Lumpur International Airport. Baiklah, Assalamualaikum, selamat pagi. Pada hari ini saya bersama dengan Puan Rosnani binti Suria yang merupakan penguasa kastam WK41 yang bertugas di Kargo KLIA di bawah Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi bahagian pematuhan. Baiklah, pada hari ini Puan, saya Muhammad Hisham bin Zain Abidin merupakan pelajar di semester 2 JJ 242 subjek SCCA 1023 iaitu teori komunikasi bagi Universiti Utara Malaysia. Jadi pada hari ini saya hadir berjumpa dengan Puan untuk bertanyakanlah sedikit soalan dalam masa yang sama mengenai tugasan yang telah diberikan secara kumpulan. Jadi pada hari ini saya datang seorangan kerana dalam masa yang sama saya ditemani oleh rakan saya secara atas talian. Dia hadirlah hari ini kerana atas beberapa waktu yang tak dapat dielakkan. Jadi sahabat saya boleh kenalkan diri? Okey. Selamat pagi. Selamat pagi Hisham dengan Puan Rosnani. So nama saya Casey dan akan bersama Hisham pada pagi ini untuk berhubung secara atas talian dengan tentang komunikasi. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Puan Rosnani. Jadi baiklah, boleh saya mulakan tanya beberapa soalan kepada Puan? Silakan. Okey. Jadi pada waktu pandemik COVID-19 tu, boleh saya tahu apakah antara isu atau permasalahan yang muncul dan membebankan tantangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan dalam masa yang sama meningkatkan pelaksanaan tugas dalam Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Lebih lagi isu berkaitan dengan komunikasi. Silakan Puan. Terima kasih atas ramai saya untuk isu pada COVID-19. Seperti yang sedia maklum, Jabatan Kastam merupakan salah satu frontliner lah ketika COVID-19. Walaupun COVID-19 melanda, tapi kita tetap melakukan tugasan seperti biasa. Antara tantangan kita adalah sebabkan kita tidak boleh berjumpa secara face to face, dan kita terpaksa ada masa yang perkara-perkara contohnya meeting yang penting tidak boleh tunda. Jadi meeting berkenaan kalau kita kerana kita tak boleh bersemuka itu. Antara masalah lain adalah bila dah tak boleh bersemuka, jadi kita perlu menggunakan teknologi seperti ini. Jadi masalahnya adalah dari segi peralatan. Tidak semua pegawai memiliki kemudahan seperti laptop atau kemudahan seperti laptop lah dan internet di rumah. Buat perbincangan secara talian.
Itu antara kegagalan lah. Walau bagaimanapun kita masih kita tidak boleh menjadi satu sebagai satu isu lah. Tak nak tetap benda tu kena diteruskan. Kita selalu bersiap-siaga lah untuk memastikan kelancaran proses tugasan berkenaan. Seterusnya, adakah sewaktu pandemik COVID-19 ni hubungan penyampaian maklumat daripada Jabatan Kastam itu sendiri kepada golongan awam ataupun pelanggan Jabatan Kastam di Raja Malaysia itu terbatas atau menjadi agak sukar? Sebenarnya Jabatan Kastam ni terlampau banyak bahagian. Tentunya ada bahagian barangan, import, barangan ekspor, dan sebagai contohlah minyak auditan. Sebab ketika COVID-19 itu melanda, kebanyakan premis tidak buka. Jadi diorang tidak bertugas di syarikat mereka lah. Jadi kita tidak communication tu nak dari segi nak dapatkan dokumen untuk menjalankan audit tu sangat sukar lah daripada itu. Maksudnya untuk melakukan kerja-kerja audit Ya. Jadi dalam masa yang sama, adakah penyampaian update ataupun isu-isu baru berkenaan Jabatan Kastam di Raja Malaysia kepada pelanggan, adakah ianya terdapat berita palsu yang disampaikan oleh segelintir pihak yang tak tanggungjawab ataupun tiada masalah sepanjang COVID? Boleh dengan kalau dibutuhkan isu-isu masa yang macam menggugat ke kelancaran kuasa kerja itu adalah, tapi kita ada langkah-langkah yang selalunya kita akan buat awareness dalam website, tidak kata menjadi kata bertangan lah ketika COVID kena memutuskan jaringan kita pun memang tidaklah kata tidak tugas, sebabnya walaupun dekat rumah pun tak tinggal lebih biasa. Okey, faham. Bagi saya rasa sudah complete lah dengan Puan Jawab tu memenuhi perintah saya lah untuk melaksanakan tugas ni. Jadi saya nak jemput rakan saya, yang diberi tugasan yang sama dengan saya ni untuk tanyakan soalan bagi pihak beliau. Okey, Casey, silakan. Okey. Puan Rosnali, berdasarkan isu yang tersebut tadi, selepas COVID, adakah situasi ini sudah berubah jadi makin teruk ke atau lebih baik, dan adakah ada cara untuk menambah baikan? Okey. Setelah kita melalui fasa COVID berkenaan, apa yang kita boleh rumuskan dan kita boleh ambil sebagai kebaikan adalah orang belajar untuk menggunakan teknologi. Walaupun tak kira tahu baru ke, dah bunga ke, pelbagai lapisan kita tetap belajar. Dan sebenarnya benda tu tidak menjejaskan. Bila kita tengok dari segi dia punya performance, tidak menjejaskan, memang tidak kata macam performance dia tak capai disebabkan COVID, tapi disebabkan dengan teknologi yang ada ni kita semakin improve dan kita perkhidmatkan lebih masa lah. Sebab apa kalau katakan kita bahasa, kadang-kadang kita klien dekat overseas, so dia tak dapat jumpa kita secara berdepan, so kita dah tahu teknologi yang kita gunakan seperti Google Meet lah, dan banyak lagi lah dari segi presentation kita improve. Bila kita menggunakan visual ni, kita kena kreatif lah. So bagi saya itu satu yang bagus lah, tidak menjejaskan lah. Maksudnya oleh kerana berlakunya pandemik COVID-19 ni dalam masa yang sama memberi satu titik penambahbaikan kepada jabatan. Betul. Okey, faham. Yelah, maksudnya daripada pandemik ni sistem komunikasi dengan jabatan tu semakin meningkat. Jadi Casey, saudara Casey ada soalan lain nak ditujukan? Ataupun semua sudah jelas? Selepas penjelasan oleh Puan Rosnan, saya sudah jelas tentang apalah itu situasi dia.
Okey, baik. Jadi berdasarkan semua pertanyaan tu sudah lengkap lah apa yang saya inginkan. Semuanya sudah membantu sedikit sebanyak untuk saya dan sahabat saya siapkan tugas yang telah diberikan je lah. Baik, sebenarnya kerjasama puan ni saya tak mampu balas, tapi saya mampu ucapkan ucapan terima kasih buat. Saya harap kita mungkin masa akan datang dapat kerjasama untuk mungkin sama-sama memajukan negara kita pun dapat berlawan. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih tuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Roslan. Manfaat kepada kita semua. Baik, insyaAllah. Okey. Terima kasih Puan Roslan. Baiklah, hasil daripada temubual yang dijalankan, kami dapat simpulkan terdapat 9 cabaran yang berlaku semasa dan juga selepas pandemik COVID-19. Baiklah, yang pertama adalah pengurangan interaksi tatap muka, yang kedua peningkatan penggunaan teknologi, yang ketiga kesulitan dalam pengurusan prosedur custom, yang keempat cabaran dalam penyebaran maklumat yang tepat dan cepat, yang kelima isu kesihatan dan kesejahteraan kaki tangan, yang keenam masalah keselamatan cyber dan privacy, yang ketujuh kebergantungan terhadap teknologi, yang kelapan kekurangan latihan dan kemahiran dalam situasi kecemasan, dan yang terakhir sekali adalah isu kepercayaan dan kerjasama antara jabatan. Baiklah, bagi isu komunikasi yang pertama iaitu pengurangan interaksi tatap muka. Ianya berpunca daripada penutupan pejabat dan pengurangan pertemuan secara langsung. Jadi ianya mengganggu saluran komunikasi tradisional yang telah menyebabkan kesukaran dalam berkomunikasi secara berkesan, terutama dalam mesyuarat dan perbincangan berkaitan operasi. Jadi seperti yang kita tahu, sewaktu pandemik COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan telah diperketatkan dan dilaksanakan. Jadi itu agak sukarlah bagi setiap penjawat awam, tambah-tambahan lagi bagi yang berpangkat atas untuk menyebarkan informasi-informasi dan update terbaru kepada anak-anak buah mereka. Baiklah, seterusnya adalah isu peningkatan penggunaan teknologi. Ianya berpunca daripada kebergantungan kepada alat komunikasi digital seperti video conferencing dan aplikasi permesejan. Sejumlah kaki tangan yang kurang mahir menggunakan teknologi, lebih-lebih lagi pegawai yang sudah berusia yang boleh menjejaskan kelancaran komunikasi dan penyampaian mesej kepada kaki tangan maupun golongan awam. Baiklah, berdasarkan temubual yang dijalankan oleh Puan Rosnani, beliau ada menyatakan bahawa sewaktu pandemik COVID-19 memang sangat sukar untuk berhubung dengan sesama kaki tangan di Jabatan Kastam Teknologi Malaysia maupun dengan orang awam. Tetapi dengan kewujudan aplikasi-aplikasi seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya, ianya menjadi satu titik kemudahan yang dibawa sehinggalah selepas wabak pandemik COVID-19. Jadi pada masa kini, selepas selesainya perintah kawalan ni dan rakyat sudah bebas, aplikasi-aplikasi ini masih diguna pakai bagi memudah cara untuk setiap pegawai-pegawai itu berkumpul dan mengadakan perbincangan antara satu sama lain. Baiklah, yang seterusnya adalah kesulitan dalam pengurusan prosedur custom. Bagi apa yang telah dinyatakan oleh Puan Rosnani, prosedur custom ni memerlukan proses komunikasi yang telus dan berterusan antara jabatan agar pihak luar, contohnya pengimport dan pengeksport semasa pandemik, pengimport dan pengeksport. Semasa pandemik, proses ini terjejas dengan gangguan operasi dan ketidaksesuaian sistem digital. Dengan ini, proses pengkhidmatan custom seperti pelepasan barang dan perprosesan dokumen menjadi lambat, menyebabkan kelewatan dalam perdagangan dan penghantaran barangan. Jadi daripada sini, ianya merencatkan jugalah ekonomi negara disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni. Seterusnya, isu komunikasi seperti cabaran dalam penyebaran maklumat yang tepat dan cepat. Disebabkan pandemik COVID-19, prosedur custom yang berlaku dengan cepat berkaitan dengan kawalan import dan ekspor barangan penting seperti PPE, bahan makanan dan ubat-ubatan. Komunikasi yang tidak jelas atau lewat akan menyebabkan kekeliruan
dan kekurangan kerjasama antara agensi dan jabatannya. Peningkatan risiko kesilapan dalam pengurusan barangan dan ketidakfahaman dalam kepatuhan dalam prosedur baru akan meningkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, isu kesihatan dan kesejahteraan kaki tangan. Disebabkan COVID-19, kebanyakan kaki tangan akan bekerja di rumah dan juga akan menyebabkan penurunan produktiviti serta gangguan dalam kelancaran komunikasi antara jabatan dengan pelanggan. Selain itu, kekurangan sumber manusia akan menyebabkan kesesakan dalam operasi dan perkhidmatan custom. Seterusnya, masalah keselamatan cyber dan privasi. Dengan peningkatan penggunaan teknologi dalam komunikasi, isu keselamatan data dan privasi menjadi semakin penting. Terdapat risiko peningkatan serangan cyber yang dapat mencacaskan aliran data dan maklumat penting dalam urusan custom, seperti risiko kehilangan data, penyebaran maklumat yang tidak sah, dan kerosakan dalam integriti sistem akan menjejaskan keyakinan orang awam dan sektor swasta terhadap perkhidmatan custom. Ketergantungan kepada teknologi adalah satu isu komunikasi juga. Walaupun teknologi mempermudahkan komunikasi, masalah seperti kekurangan infrastruktur IT yang mencukupi dan sambungan internet yang tidak stabil akan menyebabkan penurunan kualiti perkhidmatan, peningkatan kos operasi dan juga kesukaran dalam mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Pada masa wabak COVID pandemik, kekurangan latihan dan peningkatan kemahiran dalam situasi kecemasan tidak dapat dirancang dan juga dilaksanakan secara fizikal. Ini menyukarkan kaki tangan untuk mengikuti perkembangan terkini dalam teknologi dan prosedur kerja. Itu, isu kepercayaan dan kerjasama antara jabatan juga salah satu isu komunikasi. Komunikasi antara jabatan kerajaan dan agensi lain dalam pengurusan COVID-19 perlu berjalan dengan lancar, tapi disebabkan oleh kekangan fizikal, kerja jauh-jauh dan penggunaan platform digital, kekurangan interaksi langsung yang dapat menggunakan kepercayaan dan kerjasama, kegagalan dalam koordinasi dan perlawanan yang akan menjejaskan ketepatan dan kecepatan respon terhadap cabaran-cabaran yang tentu akibat pandemik. Kesimpulannya, isu komunikasi dalam Jabatan Custom Diraja Malaysia sepanjang pandemik COVID-19 memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan adaptif. Untuk mengatasi cabaran-cabaran ini, memerlukan usaha berterusan dalam memperbaiki infrastruktur, melatih kaki tangan, dan juga meningkatkan tahap komunikasi antara jabatan serta dengan pihak luar jabatan. Dalam masa yang sama, cabaran ini juga melahirkan pekerja yang mampu berinovasi untuk melaksanakan tugas dalam keadaan sekeliling yang berubah atau tidak tetap. Walaupun pandemik ini sudah selesai pada masa ini, tapi ada beberapa kaedah komunikasi yang masih dikekalkan oleh Jabatan Custom disebab akan memudahkan urusan percustoman. Itu saja, sekian, terima kasih.